Saudara, bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Kami nak kongsikan satu kabar baik kepada anda yang memiliki bakat dalam bidang penulisan dan juga fotografi. Yayasan Maybank dan juga Yayasan Kepimpinan Perdana akan menganjurkan peraduan menulis dan fotografi. Inilah masanya kepada anda yang memiliki bakat tersebut untuk mengetengahkan bakat dan kebolehan anda di samping berpeluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang cukup lumayan daripada para penganjur. Jadi untuk berkongsi mengenai peraduan berkenaan, sudah ada di studio Tuan Syaril Azwar Jimin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Maybank. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam, selamat pagi Andy. Selamat pagi, terima kasih. Saya tadi bercakap tentang hadiah, ramai sebenarnya yang dah tak sabar, dah tunggu. Mungkin sebab kita dah berikan promosi awal mengenai segmen ini. Terus saja kongsikan mengenai peraduan menulis dan juga fotografi ini, Tuan. Terima kasih Andy. Yayasan Maybank telah bekerjasama dengan Yayasan Kepimpinan Perdana ataupun Perdana Leadership Foundation untuk mengadakan sekali lagi program ini, iaitu pertandingan menulis dan foto. Maybank Foundation dan Perdana Leadership Foundation ini merupakan edisi yang kita yang ketiga sebenarnya. Kita telah mengadakan dua kali sebelum ini. Yang kali kedua kita mengadakan pada tahun 2015-2016, di mana kita telah melihat penyertaan yang sungguh mengagumkan. Hampir 5,000 entry yang kita terima. Jadi untuk edisi yang kali ini kita banyak menumpukan perhatian kerana pandemik COVID-19 dan masyarakat pun tak boleh nak bergerak ke mana, dan ini juga merupakan satu peluang untuk belia kita yang berumur antara umur 13 hingga 23 untuk mengambil bahagian di dalam pertandingan ini di mana saja mereka berada di dunia. Di dunia, asalkan rakyat Malaysia. Asalkan rakyat Malaysia. Dan dalam lingkungan usia yang Tuan Syaril katakan tadi. Saya difahamkan tema untuk tahun ini adalah climate change ataupun perubahan iklim. Tatkala semua penganjur peraduan lain memberi fokus kepada COVID-19, Maybank dan juga Yayasan Kepimpinan Perdana mengangkat tema perubahan iklim. Ini sangat-sangat baik sekali kerana walaupun COVID-19 melanda, tetapi kita tidak dapat nafikan masalah perubahan iklim masih lagi menjadi isu besar yang dihadapi oleh seluruh dunia, Tuan. Betul, Andy. Yayasan Maybank ataupun Maybank Foundation merupakan sayap tanggungjawab korporat Maybank yang beroperasi di 18 buah negara. Dan Maybank menjalankan operasi di semua 10 negara ASEAN. Kita banyak membuat program komuniti dan juga program environment, alam sekitar. Dan ini merupakan salah satu daripada objektif kita melalui kerjasama dengan Perdana Leadership Foundation ataupun Yayasan Kepimpinan Perdana ini untuk mengenengahkan isu climate change sebagaimana yang Andy katakan tadi. Betul, di waktu ini satu dunia kita memberi penumpuan terhadap isu COVID-19. Tetapi kalau sebelum ini, dan ramai juga tidak sedar bahawasanya masalah climate change is a big problem. Over the last 35 tahun yang lepas, banyak perubahan yang telah berlaku, di mana pada waktu ini suhu dunia, perubahan iklim merupakan yang paling meruncing dalam 60 juta tahun yang terlepas. Baik Tuan, menerusi peraduan ini juga kerana ini satu peraduan menulis dan juga fotografi. Kalau fotografi menerusi gambar, orang kata kita dapat satu gambar menceritakan seribu perkara. Menerusi penulisan, hasilnya idea-idea mengenai sesuatu isu. Tapi kita tidak mahu idea-idea itu tamat di kertas saja, menerusi tulisan-tulisan saja. Untuk yayasan sendiri, kedua-dua yayasan Maybank dan juga Kepimpinan Perdana, apa langkah seterusnya bagi memanfaatkan idea-idea yang telah pun dikongsikan oleh para peserta tersebut bagi matlamat untuk kita mencapai alam sekitar yang lebih baik dapat terhasil, Tuan. So, untuk edisi yang tahun ini kita ada buat 3 kategori, fiction, bukan fiction dan fotografi. Nah, fotografi ini kita ada mengambil sikit perubahan sejak edisi yang kedua kita buat dulu, kerana kita nak memastikan bahawasanya program kita ini menarik perhatian orang muda. So there is a saying, what goes on the internet never goes away. Jadi pertandingan fotografi ini adalah melalui Instagram. Jadi kita menggunakan media sosial untuk menengahkan isu kita ini, dan boleh mengambil gambar dalam bentuk apa saja pun, tetapi mesti muatkan pada akaun Instagram mereka. Jadi ini lebih relevan lagi pada waktu ini, dan senang lagi untuk dikongsikan. Jadi itu satu caranya. Dan yang kedua,
10 pemenang utama akan diberi peluang untuk kita menerbitkan karya mereka. Sebagaimana edisi kedua dulu yang kita buat tahun 2015-2016, Yayasan Kepimpinan Perdana telah membantu kita menerbitkan sebuah buku. Sebuah buku dan buku ini diedarkan di kedai-kedai buku dan juga di antarabangsa. Jadi itu adalah salah satu lagi matlamat kita pada kali ini. Okey. Yang penting karya-karyanya kena asli, ya? Kena asli. Ada syarat ataupun kriteria spesifik, misalnya gambar tersebut benar-benar perlu memaparkan aspek-aspek elemen-elemen kesedaran tentang alam sekitar ataupun perubahan iklim, tuan? Ya, betul, dan dia mesti inovatif. Salah satu sebabnya adalah panel juri ataupun panel hakim kita merupakan orang-orang yang sangat berpengalaman. Ya, jadi kalau nombor satu, kalau ada plagiarism ataupun yang bukan original, mereka akan tahu. Dan nombor dua, kalau lebih berbentuk ilmiah ataupun lebih banyak message yang dapat diberikan dalam foto itu, juga dapat beritahu. Salah seorang daripada hakim misalnya kata dalam fotografi, dalam kategori fotografi, Cik Ahmad Azhar, kira-kira legend lah tu. Jadi banyak juga peluang untuk pembelajaran. Untuk penulisan pula ada dua kategori, fiction dan juga bukan fiction. Betul. Tapi dua-dua mengetengahkan isu atau mengangkat isu yang sama, perubahan iklim juga. Mengangkat isu yang sama. Cuma ada sikit perbezaan dari segi konten, di mana untuk daripada kategori pertama, umur daripada 13 hingga 17, maksima perkataan adalah 750, dan yang kategori kedua 18 hingga 23 itu maksima perkataan adalah 1000. Juga ada juri-juri terpilih yang akan menilai karya-karya yang dihantar oleh para peserta. Juga saya difahamkan pihak yayasan ada memuat naik tips-tips yang dikongsikan oleh para juri untuk mereka yang mahu menyertai. Betul? Memang ada. Memang ada. Layar website kita, Empowering Youth, asianyouth.com, boleh lihat di laman maya Maybank Foundation dan juga Perdana Leadership Foundation. Banyak tips ada di situ. Hadiahnya cukup menarik. Kita jumlah hadiah yang ditawarkan RM160,000. Dan over the 3 categories. Setiap kategori pun banyak hadiah, dan hadiah yang lumayan. Salah satu jurinya saya tengok adalah Terence Das. Jadi mungkin saya nak masuk tak boleh sebab saya dah terlebih daripada lingkungan usia tersebut. Bagaimana mereka untuk menyertai kesemua peraduan ini, Tuan? Pada tahap ini penerimaan entry submission sangat merangsangkan, di mana walaupun di tempoh COVID-19 ini kita sudah menerima lebih daripada 3,000 penyertaan, dan saya ada sedikit berita baik. Pada awalnya pertandingan ini akan ditutup pada 30 hari bulan September. Tetapi kerana nombor satu, permintaan yang cukup merangsangkan, dan nombor dua, kerana universiti buka lambat disebabkan oleh COVID, jadi kita akan melanjutkan tempoh tarikh tutup ini kepada 30 hari bulan November 2020. Untuk mendapatkan informasi lanjut dan juga untuk menghantar penyertaan anda, boleh ke laman web yang tertera di belakang saya. Tuan mungkin nak kongsikan laman web tersebut? empoweringasianyouth.com. Di sana ada semua informasi dan juga cara-cara untuk anda memuat naik karya-karya anda bagi dinilai oleh para juri kita. Tuan, apa lagi yang dirancang oleh pihak yayasan sendiri berkenaan dengan usaha-usaha ataupun inisiatif-inisiatif hijau ini, Tuan, selain daripada peraduan menulis dan juga fotografi ini? Jadi salah satu daripada berkaitan dengan peraduan yang kita buat ni, kita akan menerbitkan dan kita akan membawa, ketengahkan lagi idea-idea ataupun saranan yang penting yang boleh kita bawa ke tahap universiti untuk lebih dibuat penyelidikan sebagainya. Dalam bidang-bidang lain, Yayasan Maybank banyak juga buat aktiviti tentang alam sekitar. Contoh, salah satu daripada program yang kita buat adalah untuk menyelamatkan harimau Malaya. Baru ni kita baru mengadakan sebuah konsert maya, live virtual concert, di mana kita telah mendapat 15,000 orang penonton online. Kita ada Yuna, kita ada Datuk Zainal Abidin, Alina Murang daripada Sarawak. So ini adalah cara yang kita buatlah untuk membantu
alam sekitar kita. Alam sekitar, insya-Allah. Kalau kita lihat syarat usia yang boleh menyertai peraduan ini adalah dalam lingkungan mereka yang berada dalam kelompok muda ataupun generasi belia. Ini juga satu strategi yang cukup baik sekali kerana kita tahu remaja ataupun belia inilah yang akan mewarisi negara kita pada masa depan. Penekanan kepada golongan belia tentang aspek kesedaran penjagaan alam sekitar ini, Tuan Syahril. Pandangan mereka ni berbeza daripada kita, kan? Yeah. Mereka lebih global daripada segi outlook. Mungkin orang Malaysia yang umur 50 tidak ramai kenal Greta Thunberg, tetapi ramai anak-anak muda kita umur 15 tahu siapa beliau, dan tahu apa yang ditekankan oleh golongan seperti Greta Thunberg ini, dan ramai yang nak jadi seperti dia. Ini merupakan salah satu daripada langkah yang boleh diambil. To be a Greta Thunberg, you need to start something. Jadi masuk dalam pertandingan penulisan atau foto begini. Saya yakin matlamat peraduan ini bukan saja untuk menarik perhatian mereka dengan mempromosikan hadiah-hadiah yang cukup lumayan, tapi yayasan ada satu matlamat besar, iaitu untuk memberikan kesedaran mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar dan juga tentang perubahan iklim. Sebagai penutup, Tuan, sedikit kata-kata untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar dan juga perubahan iklim ini. Andy, dunia kita sekarang ni di tahap yang kritikal. Tahun 2025 merupakan satu tipping point. Jika kita tidak menyelesaikan isu karbon fosil ataupun fosil bahan api pada tahap yang sepatutnya pada 2025, kita akan melihat kepupusan banyak spesies-spesies haiwan di dalam tempoh jangka masa 100 tahun ini. Kita akan melihat kenaikan taraf air laut. Kita akan melihat tahap kutub ais, kutub utara, kutub selatan akan lebih cair. Dan juga ada yang mengatakan kalau at the rate that we are going, kita mungkin melihat kepupusan manusia sendiri dalam jangka masa 300-400 tahun. Baik. Jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang. Baik, inilah masanya untuk anda sama-sama terlibat dalam peraduan ini agar kita dapat sama-sama memastikan usaha ataupun matlamat yang telah pun ditetapkan oleh Yayasan Maybank dan juga Yayasan Kepimpinan Perdana ini mampu untuk direalisasikan. Terima kasih sekali lagi Tuan Syahril Azwar Jimin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Maybank. Untuk anda yang ingin menghantar penyertaan, boleh ke laman web www.empoweringaseanyouth.com. Sukses untuk anda semua, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Tuan. Baik, saudara, kita akan terbang ke Bumi Kenyalang punya di Sarawak. Rakan kita Noriza Jau akan berkongsi mengenai koleksi jalur gemilang di sana. Silakan.